Okay. Okay, so I dah record. So today we will study a new topic, which is Jacobi, Jacobi iterations method for solving system of linear equations. Okay. So before that, boleh tak saya tahu pasal assignments? Ada apa-apa nak share berkenaan dengan assignments ke? Ada tak nak share apa-apa berkenaan dengan assignments? Okay ke boleh buat assignments? Ya? Boleh, Doktor. Ya? Boleh kan? Dah hantar kan? Dah hantar dah pun kan? Dah. Okay? Ya, sudah, Doktor. Okay. So, ya. So, kita pergi pada ni lah, kita punya slide. Okay, the Jacobi and Gauss-Seidel iterative methods. So, kita ada direct method untuk solve matrix system, and kita ada juga Jacobi and Gauss-Seidel punya iterations lah. Actually, Jacobi and Gauss-Seidel ni bukannya the only iterative methods yang ada kat dalam dunia matematik. No, we have a lot macam Neumann's iterative methods, banyak lagi methods yang lain. Tapi dia antara yang famous lah untuk solve matrix system secara iteratif instead of direct methods. So direct methods pun bagus, iterative methods pun bagus. Masing-masing ada kelebihan dan kekurangan masing-masing. Macam saya cakap, so for this Jacobi and Gauss-Seidel dia berbeza sikit dengan yang you belajar, iaitu apa? You belajar Leavenworth-Marcotte kan? Leavenworth-Marcotte and another one apa yang you belajar? Newton's iterative methods kan. That one is for overdetermined as well as nonlinear system of equations. Yang tu maksudnya lagi generalized lah. In terms of matrix system, dia bukannya matrix system yang square matrix, tapi adalah overdetermined, and dia juga bukannya melibatkan linear system, tapi nonlinear system. Okay? So, itu yang kita dah belajar. Okay, tapi yang Jacobi and Gauss-Seidel iterative methods is for linear system dan dia adalah untuk square matrix. Dia bukannya untuk overdetermined, bukan. Okay, dan dia adalah untuk linear system of equations. So, itulah Jacobi and Gauss-Seidel. Tapi in terms of kenapa kita perlu iterative methods compared to direct, ada beberapa sebab. Salah satu faktornya adalah in some cases direct method akan lebih time consuming berbanding dengan iterative methods, especially kalau you ada macam condition yang macam sparse matrix ke. Sparse matrix is when you have a lots of zeros in the matrix. So kalau direct methods, even you ada system of matrix equation yang matrix coefficient A you penuh dengan kosong pun, but then dalam calculation it still require the same time and the same effort during the numerical computation. Sama dengan apabila matrix system tu penuh coefficient matrix dia bukan sparse, it is full matrix. Kalau yang penuh dipanggil full matrix, kalau yang macam banyak zeros kan, banyak zeros tu dinamakan sparse, S-P-A-R-S-E, sparse matrix. Okay, boleh faham boleh faham tapi okay. Tapi iterative methods dia tidak bekerja sama macam direct methods. Bila kita ada sparse matrix macam ni, dia boleh get rid of that zeros tu. Maksudnya in terms of time
time dia akan lebih bagus lah. Okay, itu satu benefit lah by using iterative method. Kalau lah in case you terfikir kenapa we already have a lots of direct methods in our literature, but then why we still have to learn about iterative methods? Tu satu sebab lah. Tu sebab dia ialah because in terms of computational times mungkin iterative methods lebih bagus. Saya cakap mungkin in some conditions, tak semestinya. Okay. And then tetapi dia ada drawback. Jacobi, Gauss-Seidel dia ada drawback. Iterative methods pun ada drawback. Especially kita kena actually check dia punya eigenvalues. Eigenvalues of the matrix coefficient. Okay. Kalau kita bercakap berkenaan dengan eigenvalues, kita tak bercakap tentang eigenvalues of the whole system. Kita cuma bercakap tentang eigenvalues bagi coefficient matrix itu sahaja. Okay, coefficient matrix A saja. It will only depends on the matrix A. It doesn't depends on matrix B. B yang sebelah kanan tu, it doesn't depends on the matrix B. Tidak, dia hanya depends on the matrix A. So that is eigenvalues. Eigenvalues bagi satu matrix coefficient matrix tu mestilah kalau lah you ada system of matrix 3 darab 3 dan you expect the eigenvalues ada 3 lah. Eigenvalues bagi matrix tu akan ada 3 dan ketiga-tiga tu mestilah dia punya absolute value bagi eigenvalues tu mestilah berada dalam spectral dalam radius 1. Okay, so cakap absolute value means that spectral eigenvalues ni could be complex numbers. Dia boleh jadi complex numbers. But bila dia adalah complex, you still have to consider the imaginary parts as well. Tidak hanya real parts sahaja. Okay, so you have to take into account yang the eigenvalues ada imaginary parts and you have to take the absolute value. Okay, ingat kan, you tak belajar kompleks rupanya. Tapi you belajar kan, belajar apa tu? Belajar matematik kan? Ada kan belajar sikit kompleks? Ada tak? Ada belajar. Ada tak you belajar? Faham ke bila saya cakap pasal absolute value, you ingat ke? Ingat ke absolute value of a complex numbers? Ingat kan? Kurang. It is jarak daripada that coordinate sehingga zeros. Origin of the complex punya ni apa orang panggil satah kompleks. Ingat kan? Sebab tu dia dipanggil absolute value and dia mestilah berada dalam lingkungan radius 1. Kalau lah complex number tu let's say eigenvalues tu lah dia dalam bentuk kompleks, dia punya numbers ialah 0 tambah 5i. 5i tu bila you cari absolute value bagi that complex numbers dia adalah 5 kan? 0 tambah 5i dia adalah real parts kuasa 2 tambah imaginary parts kuasa 2 and then you take the square root kan. So 0 tambah 5 kuasa 2 and then you take the square root, it will give you 5. It is actually the distance between that point and the origin of the satah kompleks itu. Okay, so daripada situ kita tahu yang complex numbers tu keluar daripada radius 1. So kalau dalam secara teori any matrix coefficient yang mempunyai eigen values yang lebih daripada 1, iterative methods tidak akan work on this matrix system. Okay? Faham ah?
you have to confirm that the matrix coefficient tu punya eigenvalue semua berada, it lies within apa unit radius. Okay, unit radius unit circle tu maksudnya unit radius circle tu means that it is a circle yang mempunyai radius 1. So eigenvalues dia sepatutnya berada dalam tu sahaja kalau you nak guna iterative methods. Kalau dia terkeluar sikit, terus iterative methods you tidak boleh nak converge. Okay, tak boleh nak converge. Boleh ya, faham ah? So it's not easy lah, it is not easy, tapi bagus sebenarnya. We still need to study about iterative methods because in some cases dari segi masa dan juga dari segi time dia akan bukan lebih, I mean dia akan kurang lah berbanding dengan direct methods, especially kalau kita ada sparse matrix. Okay. Okay, now let's continue with these notes. Okay, we have two methods that we're gonna learn in this topic. So one is Jacobi methods and another one is Gauss-Seidel iterative methods lah. So the Jacobi methods, dia kata the system given inilah yang diberi. So we have a linear system. Okay. So X1 kat sini, this is X2 and this is Xn, semua linear. It is all linear and you note that we also have a square matrix lah. Square matrix because this is A and N. It is not A and M, no. N sama dengan M. So this is A and N. So it means that the matrix coefficient is N times N matrix. Okay. And then dia kata has a unit function. Okay. Jadi and then dia kata, yes. Jadi kat Jacobi method dia mestilah square matrix lah maksud dia. Sorry? Jadi kat dalam Jacobi method it must be a square matrix. Yes. Kalau dia bukan square matrix, you tak boleh nak guna Jacobi. You have to go to apa? Matrix apa? Method apa? Bentuk markot atau QR factorized. Yes. That kind of method. Banyak lagi method lain itu yang kita belajar. Dia masuk dalam kaedah least square methods. Kalau you perasan I ada least square approximations. Kalau you kira level markot hari itu, kita punya motif adalah untuk menjadikan sebelah kanan kita menghampiri kosong. Ingat tak? Ingat kan? Ya. Last class kita kan fx kuasa 2 kita, sebab tu nama dia least square kan, least square methods punya problem lah, least square approximation method. So antara yang kita belajar yang dua tu lah, tapi tak semestinya dua tu sahaja. Kita cuma introduce sebab kelas kita limit, very limited time, 14 weeks sahaja. But then harap-harap you boleh tahulah yang some methods ni adalah apa kan, direct method you tahu berkenaan dengan overdetermined, non-linear macam mana, semua you boleh handle lah lepas ni. So you tak adalah you expect like I still want to solve non-linear system dengan menggunakan LU decomposition. Tak make sense lah. You should already know that some methods cannot handle this kind of problems. This problem can only be handled by certain method sahaja. Okay? Okay ada lagi persoalan teka? Sebab saya baru saja mengajar subjek ni, so nota pun tak ada lagi. So kadang-kadang tu you have to take notes lah because apa yang saya cakap banyak benda tak ada dalam buku kan. Bukanlah tak ada dalam buku, maksudnya memang tak ada because we don't have our complete notes lagi. Tapi apa yang saya cakap tu sepatutnya benda yang you patut tahulah. Okay? Patut tahu and patut take notes.
Okay, and then what? Dia kata dia no zeros on its main diagonal. Dia punya isu, dia cuma nak main diagonal dia, matrix bila matrix coefficient dia, kat main diagonal sahaja yang bukan kosong. Okay? Yang kat sebelah selain daripada main diagonal, tak apa kalau dia nak kosong pun. Dan lagi bagus sebenarnya kalau kita tak kosong. Sebab kita tahu yang iterative methods ni sangat powerful bagi sparse matrix. Okay? Dia punya key yang main diagonal ni sahaja yang bukan kosong. Itu key dia. Ya? Non-zeros. Yang lain kalau ni kosong ke tak ada masalah. Ini dipanggil sparse matrix. Maksudnya banyak kosong. Okay? Tapi kalaulah dia tak kosong pun tak ada masalah. Jacobi and Gauss-Seidel ni still can handle problems bagi yang full matrix. Tapi obviously kalaulah kita ada macam n darab n kita sampai 2000 darab 2000, you ada pula full matrix. Why you want to use iterative methods? Kenapa you tak pergi pada direct method saja? Betul tak? You faham tak maksud I? Kan? Sebab direct method lagi laju berbanding dengan iterative for full matrix. Tapi untuk sparse dan iterative methods can help a lot lah kalau kita ada sparse matrix. Okay? And then dia punya key dia kata in order to solve, alamak ada orang call lah. Apa pula ni? Sekejap ya. Sekejap. Okay. And then dia kata main idea of Jacobi to begin solve the first equation. By the way, you ada kan nota ni? Nota ni ada kan? Nota I tengah display tadi ada kan? Ya? So adalah. Okay, solve the first equation for x1. The second equation for x2 and so on. Okay? So, apa yang dia buat kat sini sebenarnya? Dia bawa semua benda sebelah kanan. A1, 2, X kuasa X2 tambah sehinggalah A1N, Xn dia bawa sebelah kanan, dia combine yang dengan B1 ni, and then B11 ni kita bahagikan. So kita akan dapat X1. Actually this one is simple mathematical punya manipulation sajalah. Tapi X2 pun sama juga yang dia buat. Dia bawa semua yang lain ke sebelah kanan dan dia bahagi dengan A22. Okay. And Xn kita pun macam tu. Okay. Doktor. Yes. Doktor. Untuk sparse matrix ni dia semestinya square matrix ke atau bukan? Sparse matrix is when you have a lot of zeros. But then still the matrix needs to be n times n. It must be square matrix. If it is not square matrix, then you cannot go into Jacobi and Gauss-Seidel. You have to go to the least square approximation methods macam Leavenworth-Marquardt. Dan Leavenworth-Marquardt juga handle non-linear system. Atau kalau you nak selain daripada iteratif, you boleh guna QR approach kan? QR methods. Itu pun untuk overdetermine. Maksudnya, in other words, dia bukannya square matrix. Boleh? Boleh. Dia punya assignment hari tu QR kan? Ya, Tan. Boleh kan? Boleh faham kan? Boleh. Ada lagi tak yang confused?
Ada lagi tak yang confused? Ada lagi tak soalan? Okay ya? Boleh? So nak kena you faham benda-benda ni dulu. Before you pandai nak selesai ataupun nak kira ataupun guna coding. First kali you kena tahu untuk apa dan untuk apa. Tu yang penting. Dan bila dia boleh guna, bila conditions ni menyebabkan langsung kita tak boleh guna macam I cakap tadi, iterative, it must be yang fulfill dia ialah eigenvalues dia. Eigenvalues ialah set spectral properties ataupun spectral punya orang panggil apa dalam you biasa set kan, set of eigenvalues. Set of eigenvalues dipanggil spectrum. Pernah dengar tak? Spectrum. Kalau dengar orang fizik dengar, dia ingatkan berkaitan dengan cahaya. But we actually have the word spectrum. Okay, spectrum ni adalah set of eigenvalues. Dan eigenvalues yang paling besar sahaja, the absolute value of the eigenvalues yang paling besar sahaja yang akan memberi kesan kepada whether kita boleh guna iterative methods ke tak. Kan? Sebab bayangkan kalau kita ada set of eigenvalue semua berada dalam a unit circle yang yang mempunyai radius 1, kan? Tapi kalau satu saja yang terkeluar daripada unit circle tu terus semua tak boleh nak guna. Kan? Bayangkan semua kecil-kecil lah dia punya eigenvalue. Semua memang cantik duduk dalam spectral radius. Spectral radius kita bukan spectral radius, I mean apa orang panggil tu? Unit radius punya circle. Kan? Yang mempunyai radius sama dengan 1. Tapi bila salah satu daripada eigenvalues tersebut mempunyai absolute value lebih daripada 1, terus kita tak boleh nak guna. Okay? Dan yang paling besar yang yang kita kata eigenvalues yang paling besar tu dipanggil spectral radius. Okay? Pernah dengar kan? Kau tak pernah dengar? Tu dipanggil spectral radius. And eigenvalues tu dipanggil spectrum. Okay? So saya tulis kat sini lah. Tulis takut you tak boleh nak tangkap. Spectrum ialah set of eigenvalues. Set maksudnya kesemua eigenvalues tu. Dan spectral radius adalah eigenvalue, the largest eigenvalues. Because eigenvalues kita banyak. Kalau lah n darab n, spectral radius kita akan ada n. Bilangan eigenvalues kita adalah n. Kalau kita ada 3 darab 3, 3 lah eigenvalues kita, sama juga dengan spectral eigenvalues okay, sama juga dengan vektor. Okay? And then kita punya Sn pun macam ni lah. And then kita punya Jacobi ni dengan Gauss-Seidel adalah iterative methods. Jadi of course kita kena pilih initial guess lah. Initial guess bagi X1, X2 sampailah Xn. So ini denotes as X1 0 for this one, X2 0 for this one, X3 0 for yang X3 tu sampai Xn lah. Okay. And then dia kata dia substitute into the right hand side of the written equation. Okay. And then so dia punya repeats equation dia macam ni lah. Okay, so apa ni? Okay, kita tengok example lah. Kita tengok example. Okay, so kita ada 3 darab 3. Senang sikit kalau kita tengok example. So 3 darab 3 ni soalan dia 5x1 minus 2x2 plus 3x2 equal to negative 1. Okay. So coefficient matrix dia sebelah kiri lah. Yang ni yang B sebelah kanan. Okay, and then macam tadi dia kata yang lain dia bawa sebelah kanan,
Yang tinggal cuma X1, X2 dengan X3. Dia tulis dalam bentuk macam ni. And somehow dia pilih initial gas dia. Dalam kes ni dia pilih semua sama dengan kosong. Initial gas semua sama dengan kosong. It's up to you lah nak pilih apa. Selalu orang pilih 111 ke 000 ke kan. Tapi banyak cases yang actually kita kena pilih beberapa lah, takut kalau jauh sangat somehow ada condition yang menyebabkan iterative methods tu fail to converge because dia terlalu jauh. Okay, initial gas kita jauh. Okay, so susah jugalah iterations ni, agak susah. But initial gas kita pun penting juga memainkan peranan whether the methods akan converge ataupun tidak. Okay, the first approximation X1, okay, kita substitute 0 kat dalam semua ni kan, X1 0, X2 0, X3 0 kan. So yang lain ni X2 dengan X3 yang sebelah kanan semua kita substitute 0 lah. And then yang X2 pun sama, yang sebelah kanan dia, yang X1 dengan X3 kosong lah Dengan yang X3 ni, X1 dengan X2 akan jadi kosong. So kita dapat the first iterative value untuk X1, X2 dengan X3. And this continues. Sebab kita dah ada this values, kita buat table lah nak senang. Kita buat table. So when K equal to 0, this is the initial gas. Our initial gas. And when K equal to 1, ni value yang kita dapat tadi. X1, X2 dengan X3. So kita masukkan negative 0.2, 0.22 and negative 0.429. K equal to 2, continuous lah. Maksudnya kita ambil values bagi X1, X2 and X3 yang ini untuk masuk dalam iteration yang seterusnya. Iteration dia masih lagi sama iteration yang ni. Ini iteration dia. Just masukkan values yang kita dapat First untuk iteration. iteration yang pertama. X1 1, X2 1 and X3 1. Masih lagi guna yang ni. Okay? Boleh? Itu saja sebenarnya. Very simple. Okay? So tu cara dia. Dan tu adalah satu cara yang nampak sangat senang. Kalau you nak buat, kalau keluar soalan macam ni, maksudnya you tak perlu nak hafal apalah kan. Just derive, buat mathematical manipulation sikit so that all the other expressions tu can be transferred to the right hand side so that what is left cumalah X1 and yang ni pula X2 and ni pula X3 macam dalam ni kan. And after that you just substitute accordingly. And the first one should be the initial gas yang you pilih. Itu sahaja. And then you buat table. Okay. Tapi ini adalah satu cara lah. Okay. Kita ada cara kedua. Cara kedua ni agak tidak senang lah untuk kalau you nak buat guna by hand. Dia lebih untuk programming, untuk apa orang panggil, untuk matrix yang besar-besar and senang untuk you formulate dalam programming parts. Okay, and ini yang saya guna pun untuk my programming punya codes. Sebab tu kalau you perasan, kita ada this one Jacobi ni daripada dia ada dua formula. Satu ialah this formula which is the Jacobi method. Satu lagi yang ni, 2 dan 3 dia tulis. Kan? You boleh guna equation 2, you boleh juga guna equation 3. Yang ni saya betulkan balik this is actually correct. Mula-mula saya letak negative here sebab saya ingat saya terlupa yang this one is actually negative L dengan negative U. Maksudnya negative L yang represent the the strictly lower triangular and negative U adalah strictly upper triangular. So kalau lah dia define macam ni,
maka dia punya formula correct. Tapi kalaulah dia define L ni adalah strictly lower triangular instead of negative L, dia define L sahaja instead of negative L, dan U dia adalah strictly upper triangular, maka dia kena letak negatif kat sini. It depends on on how they define the equation. Okay, so equation ni correct, you kena betulkan balik because this is negative L dengan negative U. Okay, so nanti you tengok balik kenapa I cakap yang ni adalah correct. Tapi kalaulah dia tulis kat sini L instead of negative, yang ni pula U, yang biasa kita tengok kan, L ialah strictly lower triangular yang kita belajar dulu kan, and U pula ialah strictly upper triangular, dan dia kena ada negatif kat sini. But it is okay, actually the definition ni dah correct, dan saya nak dia tally dengan notes ni, jadi saya delete negatif ni. Okay, so kita nak tengok balik yang ni. Okay, dia punya matrix form AX is equal to B. A dia adalah ni, B dia adalah ni, and X dia adalah ni lah. Okay, and kalau kita tengok A dia split. So of course kita boleh split, kita boleh letak tolak-tolak ke apa ke kan. Okay, so apa, macam mana dia split? Dia tolak D, tolak L, tolak U. So D ialah diagonal matrix. Dia tolak dengan L, tolak L. Nampak this is negative, and dalam dia is also negative. So ini yang saya cakap, dia define this one adalah negative. Negative L dia adalah lower strictly lower. Okay, negative L dia adalah strictly lower. So dia ada negatif kat sini. And then this one pula pun ada negatif. This one pun ada negatif. Okay, so kalaulah you combine semua ni, you akan dapat A, betul tak? Strictly lower, strictly upper, you tambah dengan diagonal, obviously you akan dapat the original matrix A. Faham Boleh tak? Boleh ke? Boleh doktor. Boleh Ada tak yang rasa confused? Ini senang saja, tak susah pun. Semua kena belajar sikit lah. Okey lagi kan? Tak panas lagi kan kepala? Saya banyak dah belajar sampai panas-panas kepala. You all janganlah panas sikit je pun dah dah ni. Saya dah banyak kali kalau saya belajar tu sampai nak demam perasaan. Pegang kepala hanya because macam mental torture kan. Tapi you have to challenge yourself lah. Yalah, asal susah sikit tak nak belajar, jangan. Okay? Boleh Kenapa Nur Umaira lelaki jadinya? Macam Saya terpakai email adik. Adik you. Kita ada berapa orang ni? 50. So kelas cukup lah Okay, okay kita sambung. Okay. So A kita dalam bentuk D minus L minus U. Di mana L kita ni adalah negative of the lower, strictly lower, and U kita adalah negative of the strictly upper. Okay? And AX equal to B, A kita boleh ditransform jadi D minus L minus U lah. So dx, kalaulah kita nak cari D saja, diagonal part saja, yang lain kita boleh letak sebelah kanan. So dx is equal to L plus U, x plus B. Okay? And kita assume yang D exists, D inverse exists. Inverse ada kaitan kan dengan eigenvalues? Ada tak? You ada belajar kan? Ni, linear algebra. Ada tak? Dr. Ruhaida cerita, kalau you nak cari inverse, it's something to do with eigenvalues. Ingat tak?
Kita tak ingat. Ini maksud saya kenapa iterative methods kena ada eigenvalues yang sesuai. Okay? So dia kata assume D inverse exists. And D inverse dia adalah ni lah. Okay? And then X ialah D inverse L plus U X plus D inverse B. So ini adalah equation yang kita dapat bagi Jacobi. Dan ini adalah equation kedua yang kita boleh guna selain daripada equation yang ni. So dua-dua you boleh guna. Sebab tu dalam nota ni dibagi dua. Satu nombor 2, satu nombor 3. Dua-dua you boleh guna. Dan untuk programming Jacobi modules ni ialah menggunakan equation nombor 2. Equation nombor 2. Boleh ada soalan tak? Okey ya? Okay, saya buka Jacobi modules. Okay, so Jacobi modules ni kalau you tengok, actually dia guna yang equation yang pertama. Okay, equation nombor 2. Okay, so sebab tu you nampak kat sini X new bahagi dengan A. Nampak? Yang bahagi-bahagi tadi, bahagi kat sini lah, nampak A, I ni. Nampak dia bahagi. So this is daripada equation nombor 2. Dia tak guna yang equation nombor 3. Okay? Tapi kalau untuk yang menggunakan equation nombor 3, yang saya buat ni lah. Yang saya buat. Dia guna, ada kaitan dengan lower triangular rise dan upper triangular rise. Kan? Yang dia splitkan A tu kepada D dengan L dengan U. Okay? Okay, so kita tengok balik kita punya programming ni lah. Tengok balik kita punya programming. Saya ada buat beberapa perubahan. Perubahan saya ni sebenarnya sama saja. Programming saya yang hari tu yang saya pernah share dengan yang ni sebenarnya memberikan jawapan yang sama. Just that saya reshuffle dia punya notation tu supaya tally dengan yang negatif L dengan negatif U tadi. Sebab negatif L ialah lower triangular rise. Ini kan yang dalam nota tadi. Dan negatif U, and U ni ialah negatif. And U ni adalah upper triangular rise. Okay. And then L adalah negatif bagi negatif of L dan U adalah negatif of NL. So saya tambah ini and compare dengan U punya, yang ni saya ubah, ini saya masukkan, ini saya masukkan, yang lain masih lagi sama, ini saya ubah kat sini. Instead of negatif dah tak ada negatif. So dia punya equation jadi macam yang kita guna kat dalam ni. Dia tak ada negatif. Tapi yang ni adakan negatif NL ni, yang ni NU. Ni negatif ni jadi positif balik. Kalau you tengok yang U punya, sorry. Yang U punya, sekejap ya. U punya kat sini ada negatif. Betul tak? Yang I pernah share dulu, this one, here is negative. Betul tak? Buka U punya. Cuba buka you punya perubahan kat sini, instead of positive, this one is negative. Yang ni pula you tak ada. NU dengan NL tak ada. Ubah kat situ saja. Boleh tak you ubah kat you punya slide, kat you punya programming. Ubah sekarang. So you bukan depan komputer. Depan PC kan? Boleh Boleh tak ni? Boleh doktor. Doktor boleh tunjuk balik tak doktor? Coding doktor tadi. Okay, before this, macam saya cakap, mula-mula saya letak sini negatif kan? Ya. Lepas tu, bila saya tengok balik, dia punya equation ni, walaupun nampak macam mula-mula tu pelik, tapi sebenarnya correct. It is correct because dia define negative L ni adalah strictly lower. And negative U adalah strictly upper. Bila dia define negative L dengan
negative U adalah strictly upper dengan strictly lower, maka positif adalah correct. Kalaulah dia define yang ni L sahaja tanpa negatif, L dengan U sahaja tanpa negatif adalah strictly lower dengan strictly upper, maka kita patut letak negatif. Itu saya punya ni lah. Kenapa saya mula-mula saya letak negatif. Sebab saya tak perasan yang ni negatif kat sini. Saya bayangkan this is just L dengan U. Bila saya tengok dan saya compare dengan lecture notes yang diberi, saya tengok kat sini negatif. These are all negative. Ni negatif bagi L. Negatif L. Nampak tak? Negatif L kita. Yang biasa kita define. Lower triangular rise kita, this one negative. Tapi dia still guna notation L. So jadi agak confusing lah. Kan? Agak confusing tapi boleh nak handle. Yang ni pun negatif. Untuk apa? Untuk apa dia pun it is negatif. Kenapa dia buat macam ni adalah sebabnya. Sebab dia nak entahlah, siapa tak tahulah. Tapi kalau yang ni nak jadikan positif, ia must be positif lah. And akan ada yang kat sini lah pula negatifnya. Yang macam saya cakap tu. Kan? Kalau ikutkan notation yang saya akan buat, yang ni akan jadi negatif lah. Tapi dia define yang dalam ni, matrix dalam ni dah already negatif. Yang ni pula negatif kat dalam ni. Faham tak? Faham. Boleh ah? So jadi ada ni lah, ada dia punya define bagi equation ni betul. Bila saya check, saya kata betul. Walaupun nampak pelik. Sebab kenapa nak define negative L sebagai strictly lower triangular rise kan? Tapi whatever it is, kita follow je lah dia punya. Sebab saya tak nak you all confused. Guna satu saja equation. Jangan sekejap Dr. Nurul punya equation yang lain, sekejap yang dalam nota macam tu, tak nak. So kita nak follow satu saja. So kita kena set lah. Ini negative L dia ialah lower triangular rise. Okay. Tapi untuk kita balik, dapat L balik, kita akan negatifkan bagi NL lah. Okay. Nak dapatkan negatif dia. Boleh ah? Tu kita tambah ini. Bila kita dah tambah yang ni, kita kena betulkan. Ini tak ada lagi negatif. Kat sini awal-awal saya ada bubuh negatif kan? Betul tak? Bila you tengok notes you, negatif kan kat sini? Sini, here. Kan dah tak ada dah. Boleh tak ni? Nampak senyap je semua. Ada doktor, ada negatif. Ada negatif kan? Okay. So sekarang ni saya rasa cara terbaik saya share lah. Saya share apa tu? Yang baru. Okay. Okay, so yang saya buat Jacobi saja. Banyak ni saya buat. Ada yang saya guna linear solve untuk D2 dengan L plus 2. Okay, result patut sama lah. Yang ni saya guna for loops. Tapi yang ni D inverse ah. Sama saja sebenarnya. Just notation saja. Main-main macam tu je. Yang ini linear solve D2. Okay, yang ni semua saya tukar lah, semua awal-awal negatif jadi positif. Because saya punya definition dah berubah. L dengan U saya dah berubah. Okay, so boleh tengok programming code and cuba buat untuk Gauss Seidel. And nanti someone tolong share lah. Gauss Seidel. Faham tak lah? Gauss Seidel kan? Before that, boleh tak kita pergi pada Gauss Seidel? Apa beza Gauss Seidel dengan Jacobi? Okay, so Gauss Seidel kita dah belajar. Jacobi kita dah belajar. So Gauss Seidel pula benda yang sama. Kita ada benda ni, kita jadikan sekejap ya. Dia kata dia buat ni. Apa dia? Tak doktor. Ni dia buat benda yang sama lah, dia bawa semua ke kanan.
kanan. Benda yang sama. Apa beza dia ni ya? Sekejap ya. Dia lebih kurang. Dia sepatutnya daripada Jacobi. But then we have to know apa beza dia. Sekejap kat sini. Ni ya. Ni kan dia punya matrix equation. B minus L inverse U. U dia ialah Upper triangularized ke? Strictly upper triangularized. D minus L inverse. Sekejap ya. Kita mana nak tengok yang atas ah? Saya lupa ah. Yang ni D minus L. Sorry, D minus 1 inverse lah. D inverse L plus U. Okay. L plus U. Yang ini Tolak L. dia beza sikit lah. Yang ni dengan D minus L yang inverse. Yang kat sini sepatutnya L plus U kan. Betul tak? Yang ni yang inverse ni kat sini. So beza dia kat situ saja. Dia Doktor. adalah derivation dia. Boleh go through how the Gauss Seidel ni boleh dapat. Tapi lebih kurang sepatutnya. Lebih kurang methods dia dengan Jacobi's. Cuma equation dia saja yang berubah sikit. Okay. Doktor. Boleh ya? Doktor. Yes. Yang U ni dia jadi negatif ke atau macam mana? Dia masih negatif ke sama dengan Jacobi punya? Sekejap ya. Dia tak bagi tahu. Kalau dia tak bagi tahu means that our U sepatutnya dia define sebagai negatif bagi upper triangularized. Sama lah biji. Sebab dia guna notation yang sama. Kalau dia guna notation yang sama maksudnya dia follow lah. Follow daripada atas. Okay? Boleh? Boleh. Boleh tak buat sekarang? Main-main dulu dengan Jacobi. Semua depan komputer kan? Adakah yang ada problem dengan komputer? Ada kat rumah? Ada yang kat rumah komputer? Sekarang laptop. Kat rumah pula. Kat rumah sewa kat sini. Ataupun hostel. Tak ada kan? Semua bawa balik kan? Masa kat hostel saya. Sorry? Ada tu rented house sekarang. Tak ada kat rumah. Okay. Buat boleh tengok untuk Jacobi dan buatkan untuk Gauss Seidel. Sebab Gauss Seidel saya tak buat. Nanti you all buat. Boleh? Saya kasih setengah jam boleh? Semua buat. Okay, doktor. Okay. Soalan sama lah you ambil. Soalan yang sama. Just equation untuk Gauss Seidel tu je berubah. Nanti someone present ya. Siapa present? Nanti saya pilih lah someone. So make sure you all buat.
Doktor, Ya. yang boleh saya share screen ke atau macam mana You dah siap ke? Belum siap lagi tapi ada something saya nak tanya doktor. Boleh I kena stop dulu presenting. You boleh share. You start presenting. Okey, boleh. Doktor nak kat mana present. Okey. Share. Okey. Share. Nak tanya dulu yang sini datang dari okey. Saya sekarang present. Sekarang dapat tengok ke doktor? Boleh? Okey, yang kat sini saya tak faham yang N tu yang banyak nombor ni datang dari mana doktor? Ada apa kot? Delete je lah. Ada effect kat bawah kan? Delete je. Delete je lah. Delete je. Okey, sebab saya tak ada apa kan? Tak effect kan? tak Delete berapa. je lah. Mungkin saya nak test sikit kot. Okey. Macam tu. Okey, boleh doktor. Delete lah. Yang ni pun you delete ni. Tak ada apa ni. Okey, boleh doktor. Okay. Terima kasih doktor. Dah, you dah jadi host dah. Okay lah. Lain ada nak tanya? Tak ada Pukul 11.30 saya akan minta someone present lah Gauss Seidel tu. Gauss Seidel tu. Okey. Okey kan kelas? Online kelas? Okey kan? We all punya online kelas okey kan masing-masing? Boleh semua ada internet kan? Nampak tadi 49. Okey. Good. LUD2 LU. Tak okey Maisara? Kenapa tak okeynya? Buat yang mana? Lost betul lah you. Buat untuk Gauss Seidel. Kalau yang saya dah share kat WhatsApp group adalah Jacobi, you betulkan programming code tu untuk Gauss Seidel. Dia lebih kurang saja. Equation saja yang berubah. So saya nak tengok you punya cara berfikir tu bila macam mana you turn daripada Jacobi kepada Gauss Seidel. Tu pun senang saja sebenarnya sebab Jacobi saya dah buat kan. Kan? Boleh Belum lagi tapi saya nak tengok Kita kejap. tahu tak apa. We have 30 minutes. 11.30 kita akan tengok. Kan susah sebab seorang-seorang kena buat. Sebelum ni Ain tolong kan? Mana Ain ni? Ain pun internet slow kan? Saya sini doktor ada. Ada? Ada. GX2 tapi yang di LS. Okey. Di 30 minit. Saya tengok lagi stress. Lagi lepak-lepak lah dulu Saya keluar kejap Saya keluar pergi jumpa Pak Gad kejap. Pak Gad saya punya apartment. gitu.
to M. L to minus L to minus L. Okay. Plus B.
DL plus D solusi. Okey. Oh, contohnya B2. Ain. Ain. Ya Tan. Okey, nak tanya kejap Ain, untuk yang apa, untuk yang Gaussider punya, saya rasa dah dapat dah, tapi apa masalah saya kat sini? Saya host ke apa? Saya present ke macam mana? You share lah. Okey. Hmm. Sedang buat share entire screen tapi tak dapat buka pula. Okey. Okey. Jadi saya tengok dulu. Yang kat sini tu apa maksud yang kat sini tu dia masih dalam apa? Yang LU tu dia dalam negatif ke atau macam mana? Ain. Sorry, saya tak. Yang LU tu saya tak berapa faham tu dia gabungkan ke atau macam mana yang ID tu? Saya cuba cek dulu. Okay, yang atas ni tak ada masalah tau. You scroll atas. Atas bukan bawah, atas. Okay, ni untuk kawan-kawan yang lain kalau kod-kod yang blur kan, ni saya tolonglah. Mana tahu kod-kod membantu, naik atas lagi. So yang atas ni tak ada masalah tau. Kita akan pakai teknik yang sama saja. Start daripada yang atas tu, you start daripada atas balik. Daripada A balik. Okay, A, B kita define je macam biasa kan. Mana-mana kalau kawan-kawan yang nak mencelah kalau tak faham, tanya je. Okay, so A, B ni kita define macam biasa. So macam biasa saja. Lepas tu X1 ni tak ada apa-apa. Dan kita pun define diagonal. Tapi diagonal ni bukan dalam bentuk matrik.
Sebab tu doktor pun define balik D2 ni dalam bentuk matrik. So diagonal matrix, sebab tu dia bentuk 10, 0, 0, 0, negatif 660, 0, 0, 12. So maknanya kita dah boleh nampak ada matrik yang berbentuk diagonal. Diagonal dia which is 10, negatif 66 dan 12. Okay, itu first. And then kita define lower triangulized. Ni tak ada apa-apa sebab walaupun dia negatif, tadi kan doktor cakap kan negatif pasal negatif lower triangulized tak apa, nanti kita boleh adjust kat bawah. And then Okay. apa? And then you define apa? And then dekat sini dekat bawah ni kalau you kena ambil yang doktor bagi yang baru. Sebabnya bila yang baru, doktor ada bagi yang negatif, yang L equal to negatif NL dengan U negatif NU. Ya. Pakai yang tu. Ada tak kat bawah? You pakai yang lama, you kena pakai yang baru. Sebab yang ini nota lama. Bila nota lama, doktor tak adjust lagi yang negatif tu. Yang doktor bagi dalam grup WhatsApp, pakai yang tu. Yang dalam tu punya ke saya cuba cek dulu. Yang sini punya saya ikut yang ini sajalah, maksud dia yang ini. Yes. Yang kenapa lah ni? Yang ini sajalah. Tapi itu untuk Jacobi, right? Ya, saya guna Jacobi dan saya ikut apa yang macam Jacobi punya, saya ikut proceed to Gauss-Seidel. Betul. Okay. Tapi kita perlu define dia sebab yang atas tu, yang doktor define D tu, D2 as a D inverse. Tapi sekarang ni kita nak define D2 as a D tolak L inverse. Ya, okay. Saya faham. Okay, faham? Thank you. Okay. Cara lama. Okay. D tolak L inverse. Okay. Itu tolak. Tan. Ya. Atau kawan-kawan mana yang faham, how can I share this one? Okay, sekarang ada orang nak tolong tadi. Soalan mana ke? Sebab saya hanya ikut dalam tu. Ikut apa? Ikut dalam apa yang contoh soalan yang doktor bagi punya kat dalam apa? Kat dalam matematika tu. Yang ini punya. Faham ke sesiapa yang ada WhatsApp saya? Ini soalan dia. Thank you.
Tan, saya nak tanya. You dah Yes. siap ke belum? Saya belum siap lagi, tadi saya ada close pula. Jadi saya nak tengok kejap Just nak tanya lah, you faham tak part ni? Sekejap saya nak present sekejap dekat ni. Atau kawan-kawan yang tahu, kita kongsi-kongsi lah kan, share-share. Bantu-membantu. Aceh lah. Sekejap. Mana? Nampak tak skrin saya? Saya cuba tengok dulu. Okay, ya. Okay, sekarang ni kan kita dekat belah kiri ni kan. Okay. So, kalau kawan-kawan yang nampak, sekarang ni kita dah buat A, B ni, yang ni tak ada ubah apa-apa. Untuk untuk kita punya Gauss Seidel. But then dekat sini, kita dah tak pakai inverse D2, kita pakai inverse D tolak L. Right? Kita nak define D tolak L sebab Gauss Seidel method. Sekarang ni ID kita ialah inverse D tolak L, bukan lagi ID adalah inverse D2. Ya. Okay. So dekat sini kita dah dapat ID kita which is inverse D2 tolak L. Sebab seperti yang kawan-kawan tengok kat sini kan. Okay. Ini yang method lama. Ini Jacobi method. Jacobi method which is kita pakai this one method je. So D inverse. So ID kita D inverse. Jadi kita nak ubah sekarang, kita pakai Gauss Seidel method. Okay. Kita pakai Gauss Seidel method which is yang ni. So D inverse kita dah tukar D tolak L. Jadi, problem dia sekarang, yang bawah ni saya dah faham. Jadi, kita dah pakai loop yang sama lah. X1 ni kita define as a initial dia 000. And then yang ni 1 hingga 10. And then Xi plus 1 ni sebenarnya Xk lah. And then, ID kita dah define sebagai D tolak L inverse. Kat atas saya dah define kan. Jadi, U dan saya dah darab dengan X. X ni kan U darab dengan Xk ni. And then plus dengan D tolak L ni adalah ID lah. Kan kita dah define kat atas kan D tolak L inverse tu. And then kita darab B. So bila saya dah define and then bila saya dah tekan enter, saya dapat exactly sama macam Jacobi method lah kat atas tu jawapan dia. But the problem is dekat sini, apa yang dia nak maksudkan saya tak nampak ni. Sebab kat sini saya tak boleh ubah lagi. Dia masih lagi pakai L tambah U kat sini. Ni Jacobi method. Tapi saya tak tahu apa benda ni. X N tambah 1 kan K lah. And then linear solve ni dia nak solve kan. But D2 ni dari mana dia ambil ni? Apa benda? Yang untuk linear solve ni, saya nak terangkan pasal sikit. Okay, Aing cuba tengok kat yang nota yang Doktor bagi bukan matematika, Doktor punya yang ini. Ya. Dan atas sekali. Saya rasa ada, tak saya gunakan yang Jacobi punya maksud dia lah, okay? Saya cuba cek dulu kat mana. Ada kawan-kawan yang tahu? Apa Okay. yang Doktor maksudkan kat bawah ni? Yang linear solve tu ke? Linear solve saya tahulah kita nak selesaikan satu sistem linear. But then apa dia define D2 ni? And then LU ni L tambah U ni saya nampak. Okay. Lepas tu SN ni kita tahulah SK tambah B. Apa benda DU ni? Kenapa ada koma? Kenapa ada koma? Okay, saya dah faham. Cuba tengok kat saya guna contoh daripada Jacobi punya. Ain cuba tengok kat nota muka surat 3. Nota muka surat 3 dek. Nota ni ke? Muka surat 3 ke? Depan 5, 4, 7. Okey. Ya. Okey, cuba kamu tengok kat sini punya dx sama dengan L plus ux tambah b punya. Sepatutnya linear solve ada pada sini. Kenapa dia koma? Sebab dia nak separatekan mana yang left hand side, mana yang right hand side. Okey, so macam mana saya nak ubah benda ni? Jadi, cuba pergi ke bawah sekali yang Gauss Seidel punya. Gauss Seidel punya, this one. Okey. Okey. Ini this one Gauss Seidel. Okey. So dia punya D kat sini, cuba tengok kat sini. Itu maksud dia. This one. Oh, I see. So saya kena define kat sini lah ni. Ya. So how come saya D tolak L ni saya dah, tapi this one D2. So you ada pendapat macam mana nak selesaikan benda ni? Okey, jadi kalau dia ada D2, jadi dia akan jadi D2 tolak L macam mana? D2 tolak L. Dekat koma ni. Ya. D2 tolak L lah. Okay, and then so the same goes to kat sini kan D. And then L tambah U ni kena tukar kan? Ya, kena tukar juga sama dia apa yang dia ada.
U darab V lah kan? U darab Ya. SN kan? Ya. That's V, right? So this one tak ada apa-apa kan, ni SN je kan, kita nak dapat nilai dia saja kan, print kan? Ya. Let's see. Okay, kita dah dapat. Then same goes. Boleh kawan-kawan tolong check tak? Betul tak nilai Jacobi dia sama macam ni? Yang coding yang doktor bagi tu. Sama, tengok atas sekali ada perubahan tak? 1004. Ada perubahan. Tapi kat bawah ni saya tak betulkan lagi. Linear soft D2. Oh, this one sama juga kan? D2 tolak L, right? Lepas tu sama juga yang ni. U. Then kita betulkan. Okay, dapat sama, right? Cuba tengok. 0.45. Nanti kita cek dulu sama tak jawapan untuk guna handwriting ke atau apa lah. Ada kawan-kawan nak tak tahu ke? Dah nampak. Aku hang pula. Ni saya tak sure betul ke tak, tapi saya share dulu. Kalau salah tolong betulkan. Kalau yang tak faham boleh tanya. Boleh? Boleh. Okay. Yang siapa tu? Okay, kat sini tau. Okay, sebelum ni mana kita nak tunjuk. Okay. Oh, silap. Kenapa saya delete? Okay, macam ni. Sekarang ni kita kan dah ada soalan. Soalan ni doktor dah cakap matrix dengan matrix tak ubah apa-apa. Okay, jadi kita pun pakai matrix yang sama lah. Tak perlu buat baru. Ambil je yang tu. Jadi sampai daripada atas ni sampai bawah ni kita tak perlu ubah apa-apa. Sebab dia dah matrix A, matrix B, and then kita bagi tahu X1 ni. Kalau record boleh tak? Apa? Record. Record? Record. Memang record je dulu. Okay, Memang record ni. Presenting ni memang dah record dah. Okay, jadinya A, B, and then X1 ni saya tak sure tapi saya rasa itu berkaitan diagonal kot. Kot lah. Tan, betul ke? Yang mana? X1 this one. Ya, saya 000 juga. Okay. Jadinya and then kita pun bawah ni kita define lah D1 as a diagonal sebab memang kena ada diagonal yang doktor dah cakap tadi diagonal kan. And then bila kita dah dapat diagonal macam yang saya explain tadi, kita dah dapat 10, 10, negatif 66 dan 12. Okay. Tapi ini diagonal, kita nak matrix diagonal. Jadi diagonal matrix doktor pun define sekali lagi as a D2. Takkan nak pakai D1 balik kan, tak jadilah. So dia akan jadi repetition lah. So jadi doktor pun define D2 as a diagonal matrix. Then dapat diagonal. And then ni NL kan doktor cakap tadi sebab kan doktor mula-mula doktor buat, kalau kita tengok dalam nota doktor bagi yang sebelum ni, doktor hanya define L saja. Tapi bila doktor dah baiki kat sini, dah check, rupanya negatif kan doktor bagi tahu tadi. So doktor pun define sebagai NL which is negatif. Mungkin coding dalam ni bila N tu adalah as a negatif. So NL equal to lower triangulate. So kita nampak doktor dah define bila kita enter je dekat sini, kita akan dapat 000, 13 kosong, 11 negatif 13 kosong. Inilah lower triangulate. Dan sama juga negatif upper NU which is upper triangularized tapi dalam bentuk negatif lah. So doktor pun define balik yang baru. L ni sebenarnya negatif and L, U ni sebenarnya adalah negatif and U. Okay, dalam coding ni dah save. Setakat ni semua dapat tangkap ke? Dapat. Okay. Boleh. Lepas tu sekarang ni kita nak define. Okay, kat atas ni kita nak define. Sebelum ni doktor bagi ID. Okay, jadi kita dah dapat ni semua ni. Kita nak masukkan dalam formula mana Jacobi. Okay, ni formula doktor. Ni Jacobi iterative method, kita nak pakai yang ni. So, doktor pun dah define, ID as a inverse D2. Ini dah yang lama tau. Ini yang doktor punya, saya dah komen. Jadi dia takkan read. Okay, bila kita komen ni, siapa yang tak tahu nak komen, just macam ni, tarik and then kita edit. Dekat sini ada komen dan uncomment. So, bila kita komen kat sini, dia tak read lah. Sama macam C++ kita pakai palang 2 tu kan. Kalau ini tak pakai palang 2. Okay, ini maklumat tambahan lah. Okay, and then jadi kita tak define sebagai ID ni inverse D2. Ini Jacobi method kan. Jadi kita nak define as a ini formula untuk Gauss-Seidel which is XK. Kita nak define D tolak L inverse. Sebab tu saya pun take note kat sini, saya tak nak delete. Saya pun cakap ID ni which is D inverse D2, tak pakai yang ni sebab untuk Jacobi method.
Jadi dia pun tak read lah jawapan dia. Jadi kita nak define as a inverse D tolak L. Sebab Gauss-Seidel. Sekarang ni ID kita adalah D tolak L. ID kita ialah inverse D tolak L. So kita dah ada ni. So bila kita nak coding, kita tak perlu key in dah benda ni. Kita hanya perlu key in ID. Dia akan cover untuk D tolak L ni. Okey, semua dapat ke setakat ni? Okey, semua dah dapat jawapan. Saya rasa Yang part ID equal to D minus L tu macam mana? Ni dekat sini. Kita nak define ID ni sebagai D tolak L. Sebab kita nak masukkan dalam formula. Kalau sebelum ni doktor define ID sebagai D inverse. Jadi bila doktor masukkan dekat sini, kat bawah ni nampak tak? Ni linear soft D2. Mana ada ID? D2. Mana tak? Kat mana? This one ID. Nampak tak formula dia? ID. Ya, jadi kita tak perlu key in dah D inverse. Kita letak ID saja. So, kita define yang ni. ID ni, kita nak masukkan dalam formula ni, kita bagi tahu ID saja. Sebab kat atas kita dah define ID as a D tolak L inverse. Dapat? Okey, lepas kita dah ni, ini yang Tan terangkan tadi lah. Ini saya tak faham lah, ini dekat pink yang saya highlight warna pink ni. Ini kan, so dia ubah dekat sini. Dulu kat sini Jacobi, and then kita ubah sikit dekat sini. Pakai yang ni. semua faham. Okey, and then kita printkan, dapat semua nilai ni. And then kita pun buat loop lah. Buat loop sebab kita kan iterate kita buat iteration lah. Jadi kita pakai je formula balik. Kita yang tadi kan doktor dah bagi tahu initial dia adalah 000. Jadi doktor pilih 1 hingga 10. Kita boleh pilih dia nak letak berapa. And then kita pun masuk balik formula dia, which is XK. K ni kan iteration. Jadi dalam coding dia tak boleh letak K. Kita kena buat I tambah 1 lah macam kita belajar dengan C++ dulu. And then tambah dengan tengok D tolak L inverse. Jadi kita nak letak benda ni. Tapi kan dah atas tu kita dah define ID as a D tolak L inverse. So kita masukkan je ID dalam ni. And then kita darab U sebab kat atas ni kita dah define U ni. Ni. This one. Negative and U. Okay, so kita masukkan balik. Mana negative tu? Mana? This one. Darab U. And then darab balik SI sebab SI ni S K tolak 1 lah. Dia punya iteration dia. Tambah dengan ID juga sebab ni D tolak L inverse, right? So ID. And then kita pun darab B. And then dia akan print out. Dia print out kan semua ni. Dapatlah. Jadi rasanya yang ni pun sama yang tadi D2 tolak L ni. Ini saya tak apa sure linear soft ni. Kenapa Tan D2 tolak L ni? D2 tolak L ini adalah dalam left hand side punya. Cuba kamu ini dalam warna pink ni. Yang highlight warna pink ni. Itu saja. Ada kawan-kawan tak faham? Cuma yang highlight warna pink tu kan Ain? Ya. Kan D tolak L darabkan dengan X. Ya. D tolak part L. yang D tolak L darab X. Jadi kat situ D tolak L, kenapa tak letak darab dengan X sebab dia X, I tambah 1 tu sudah ada ditentukan dah tu. Saya rasa dia X ni kalau nak tarat lagi, rasanya tak perlu kot sebab dia ada X, I tambah 1 tu. Saya rasa. Macam mana saya nak terangkan sebab kita nak fahamkan apa tu X, I tambah 1. Jadi kita nak linear soft kan yang D2 tolak L ni sepatutnya dia partner dengan yang AI tambah 1. Jadi kita mesti maksudnya ikut yang kuning lah sebenarnya kan? This one. D tolak L. Yang X. Dia macam ikut kuning punya, cuma yang tak sama adalah dia tadi inverse, right? Kau tengok ini ada inverse tau. Tak kita tengok, kita cakap yang koma tu maksudnya sebab dia dua-dua term tu ada D tolak L. No, tak boleh sebab kalau kita belajar yang basic, kalau tengok dulu yang basic punya coding, koma ni kalau linear soft ni dia punya formula linear soft ni, dia punya ni memainkan peranan dalam ni lepas koma lepas ni. Dia dah ada memainkan peranan. So kita tak boleh assume macam tu. Cuma aku lupa linear soft sebelum koma tu apa, selepas koma tu apa. Tapi dia ada memainkan peranan. So sekejap tu.
Ada bayangan. Ada kawan-kawan tak faham ke? Semua okey ya? Saya Ain. Ya saya. Rahimin. Ya, Rahimah dari mana tu? Rahimin daripada Kuala Lumpur. Okey. Ada ucapan apa? Selamat Hari Raya semua, balik kampung balik elok. Saya tak balik kampung pun, Mi. Astagfirullahaladzim, salah. Okey Ain. Okey, berkenaan dengan ID untuk define yang ni, yang kuning tu. Ya. Kenapa saya run tak boleh yang di 2 tolak L tu lah, tak keluar jawapan yang sebenarnya rupa? Sebenarnya. Okey, ini Encik Rahimin dah run kat atas ke belum? Mungkin kena run balik, kena tekan kat sini, kena tekan enter, bukan enter lah, shift enter right. Dekat sini kena tekan enter, kat sini kena tekan enter, kena run daripada atas ni yang ni. Okey, kat sini kena tekan shift enter sebab dia tak read lah kat bawah tu. Okey, terima kasih DJ Ain. Sampai jumpa lagi. Cak kedung. Assalamualaikum. Okey, waalaikumsalam. Okey, satu lagi untuk tambahan maklumat kawan-kawan, kalau tak boleh run bila dah banyak kali cuba-cuba kan. Ini yang doktor bagi tahu saya lah. Awak kena tekan help tu. I'm not sure mana. Help. No. Mana saya ajar tu? Yes, evaluation. And then kita kena quick kena. And then tekan local. Sebab dia dikira dalam coding kita ni dah terlampau banyak. Kita masukkan sampai dia tak lirik dah. Sebenarnya kita dah masuk coding yang betul tapi tak lirik sebab banyak sangat. So kalau bila kita dah check betul-betul dah. Awak try quick kena, and then local, clearkan balik, and then kita run balik. Contoh saya tunjuk Okay, kita quick kan. Do you really want to quick kena? Yes, kita quick. So, okay, dia dah quick. So, jadi sebenarnya kat bawah ni semua dia tak kira tau walaupun dia sama. Jadi saya pun tekan balik kat sini, saya pun tekan shift enter. Tekan read balik. Okay, dekat coding saya mana lagi? Ni. Mana? Kat sini ke? Oh, kat sini. Alright. Ataupun Ain. Another suggestions, kalau boleh tak saya gunakan start kernel? I'm not sure about that. Sebab itu saya tak faham. Apa yang saya terang ni saya belajar dari lecturer lah. Tapi kalau tak nak cuba boleh je, tak salah pun. Okay. So kalau tadi kan saya quick kena, jadi saya run balik satu yang saya masukkan coding ni. Masukkan coding ni. Tengok kan tak ada perubahan kan. Which means that sebelum ni dah sama. Dah dapat. Okay, itu sahaja daripada saya. Saya stop presenting ya. Kawan-kawan semua dapat Mungkin DJ boleh teruskan saja. Tidak mengapa, kita bagi laluan pada Tan Cicit ya. Okey, itu saja tak tung. Oh, hanya macam ni je. Yalah. Okey. Dan saya sekarang pun sudah siap, tapi sebab saya ada tengok yang example untuk yang Jacobi punya dan juga Gaussider punya, make sure jawapan kedua-dua yang kamu dapat ni memang sama sebiji. Faham maksud saya tak? Sorry, saya tertekan. Maknanya yang Tan masukkan yang atas yang bawah tadi tu? Ya, yang tu make sure jawapan yang iterations ni sebab kan kita ada buat 2 kali yang buat apa? Iteration berbeza. Satunya gunakan do, satunya gunakan for kan. Yang mana jap. Mana saya dah share screen kan? Ya. Semua dah dapat Mana tadi? Latihan yang atas, Gaussider. Okey, kita tengok yang Jacobi punya dulu. Jacobi saya save tak? Okay. Download. This one. Ini ke? Yang doktor bagi tadi kan? Okay, so yang Tan masukkan tadi? Okay, maksud buat dua iteration berbeza, satunya gunakan do, satunya kan. Oh, yang ni, this one ni. Jadi apa yang saya nak terangkan adalah jawapan mereka adalah sama. Betul. Ya, jawapan. Kita cubakan yang atas dengan yang bawah sama. Kalau buat apa?
Kalau buat Gauss-Seidel pun sama juga jawapan yang sama. Ya, betul. Tu cara yang berbeza. Betul. Okey, itu saja. Itu saja. Ain, bagi yang nak komen tadi macam mana? Mana? Nak komen? Bukan komen, apa nak buat macam nota tu kan? Lepas tu tekan dekat tekan dekat edit. Edit. Oh, okay, comment selection. Okay. Komen dengan uncommon. Okay, thank you. Okey kah? Okey, doktor. Betul lah? Boleh? Boleh buat? Dapat. Doktor. Ya? Okay. Doktor, boleh tak saya present ke siapa? Ain present ke saya present nanti? Ain. Bagus betul ada student macam ni kan. Dah terpilih lah, dah terpilih lah. Pilih. Siapa yang dah siap? You dengan Ain je ke? Yang lain macam mana? Kawan-kawan yang lain dah siap. Dah siap juga, tapi tadi kita ada terangkan tadi lah. You nak present lah. Tapi dah present tadi. Tapi kena share screen lah share screen. Okey. Boleh dok. Apa pilih? Siapa pun tak tahu pula. Boleh? Tapi saya kena stop sharing dulu. Okey kan? Okey. Share screen. Doktor ada komen tadi. Kami on the way buat coding doktor lepas dapat penerangan dari Ain. Bagus. So tengah buat lagi dah ni. Nak berapa minit lagi? 10 minit? Berapa minit? Yang on the way ni. 5 minit boleh? Ni macam mana? Anda dah tak sabar nak present ni ya? Saya present lah. Okay. Saya present. Share screen you punya tu. Okey, boleh. Ataupun siapa yang terangkan ke nanti Ain. Nanti tolong saya Ain. Okey, ini dapat tengok tak? Ada. Okay, tu je. Yang ini saya punya, yang ini adalah saya punya, yang soalan tadi lah yang dari yang Jacobian punya. Dan ini adalah matrix A, matrix B yang semuanya macam sama, cuma saya masih gunakan inverse D. Yang ini saya tak okey. Sebab kat sini saya tak buat do punya dan sepatutnya saya kat sini linear solve tadi doktor gunakan D2 kan? Saya tak salah. Yang untuk Jacobian. D2 kan? Saya tak ingat lah. Sebab okey, kalau tak ada saya guna yang inilah. Okey, sebab total kan tadi gunakan D2. Sepatutnya kat sini. Okey. Total kat sini jadi D2, jadi kat sini saya tukar jadi D2 tolak L. Okey, ikut formula ni lah Ya, ikut formula. Consider. Dan ini memang samalah yang apa yang doktor suruh ya. Doktor yang bagi example untuk Jacobian punya. Dan sini pun ada sama juga, cuma sepatutnya saya tulis inverse. Sepatutnya saya nak tulis ID dan tukar update untuk ID, tapi saya suka yang buat dalam manual punya, jadi saya gunakan inverse D2 tolak L dan ikut yang dalam formula, ikut yang terbagi punya formula. Okey, kat mana? Tak ada save pula, tak apa, saya cuba cek dulu. Kat dalam mana? Kat sini doktor. Saya ikut yang XK S kurungan K sama dengan D inverse D tolak L UXK. Yang ini punya doktor. Yang ini punya. Saya ikut yang ini punya. Dan juga sebab sama juga dengan Jacobi, cuma ada sedikit perubahan daripada perubahan untuk Gauss-Seidel. Dan print juga semua
memang dapat jawapan, dan apa yang saya sedar adalah walaupun yang itu punya dan juga yang ini punya, walaupun cara yang berbeza, tapi result yang saya dapat, yang kita dapat ni adalah yang sama. Ya. Ya, dia memang patut sama. Sebab equation dia daripada equation yang sama, just that kita pilih equation yang mana yang kita nak guna saja. Dan yang mana yang you rasa senang. Saya dah kasih choice 3 kan. 3 tu you tengoklah yang mana yang you rasa senang. Kan? Padahal benda yang sama. Kan? Sama saja. So ni settle lah ni ya untuk Gauss Seidel. Betul tak? Ya, doktor. Gauss Seidel settle kan? So Gauss Seidel dengan Jacobi, dua-dua converge lah. Sepatutnya dua-dua converge lah. Dia adalah metod yang berasal daripada benda yang lebih kurang sama. Kalau satu converge, sepatutnya another one converge juga. Boleh tak tengok jawapan you? Convergence. Kena observe dia punya solution. Solution dia converge tak? Berapa iterations tu converge tak? Ni kan X1 dan X2 ni nampak 9 dengan 10 ni 9, 10, 8 ni 7 semua ni nampak dia lebih kurang sama tak? Lebih kurang kan? Kalau you sambung lagi jadi 30, I'm sure dia punya error akan lebih kecil. Error sebelum dengan selepas tu. Absolute value, absolute error. Absolute error ialah error sebelum dengan error selepas. Okay? Cuba you buat sampai 30. Tengok. Sebab kalau tengok ni masih lagi lebih kurang ada lagi lah dia punya error tu. Kita kalau boleh kita nak macam converge tu so that error dia obvious pun. Okay? A and L pula. Okay. Cuba dulu doktor. Iterations tu panjangkan jadi let's say 30 and try run. Tengok macam mana. Sebab saya tadi quick kena pula. Okay, semua dah betul. Tapi saya kasih dulu. Okay, first dua L. Jadi kat sini 30 kan total? 30 kan doktor? 30. Okay, kalau 30. Cuba run. Kalau run 30. Kenapa you punya jadi 2 darab 2? Yalah, saya cuba tengok. Matrix dia 3 darab 3 kan? Run daripada atas. Saya punya tu. Saya cuba dulu doktor sebab tadi tiba-tiba jadi 2 darab 2 pula. Okay. Kita record kita punya ni. Nanti boleh tengok balik lah kalau yang mana terlupa tu. Nanti saya akan upload kat YouTube. Di YouTuber lah saya kan. You make sure subscribe kau dapat duit macam Sugu kan. Sugu Pavitra tu. Okay doktor kat sini. Jawapan dia. Okay, kalau you tengok kat sini 0.09, this one 0.5. Nampaklah dia converge kan? Error dia pun dah makin kecil lah, 0.035 and this one 0.0. Okay, nampaklah dia punya kecil. Nampak macam ni kan, tapi kalau tengok dia punya darab 10 kuasa negatif 4 dah ni dia punya error. So maksudnya dah kecil lah. So kalau ikutkan dia tak adalah dapat terus jawapan tu after like 5 iterations. Kalau based on our examples ni tak terus dapat. Macam dia requires like 30 iterations or maybe more than 30 lah before we can get a converge result. Solution yang kita rasa macam okay, this is the solution. Tapi the pattern is there untuk mengatakan yang dia converge. Tak adalah macam dia sekejap macam ni fluctuations lain-lain, tak ada. Maksudnya convergence tu dah ada. Okay? Boleh Boleh. So kita boleh kata yang dia converge lah.
Kalau buat yang lain pun should be the same. Saya cuba yang 50 doktor. Okay. Okay. Okay, 50. Dan 50 masih sama. Okay, dia dah ni lah. Dah converge lah tu ah. Equation betul lah. Tak perlu I check untuk Gauss Seidel ni. Nampak macam betul lah Kalau tak betul sepatutnya tak converge. Nanti boleh check balik lah. Yang lain semua boleh check. Okay. Nanti Tan tolong share kat WhatsApp file. Boleh doktor. Okay. So yang ni adalah menggunakan equation yang nombor 3. Okay. Kalau kita tengok yang equation 2 yang I guna yang dalam modul. Bukan I buat pun, I dah dapat. Kalau I dapat, I cari and somehow I tengok Jacobi dengan Gauss Seidel dia guna, Gauss Seidel tak ada kot. Tapi Jacobi dia guna yang equation yang nombor 2 tu. Tapi kita tak nak guna nombor 2 tu kalau boleh sebab yang ni lagi senang kan. Equation nombor 3 lagi senang, betul tak? Ya. So kalau you all nak tengok yang equation nombor 2 punya programming pun tak ada masalah. Ada dah I share yang nama dia modules. Ada something modules. Yang tu you boleh tengok lah. Tapi kalau you dah tahu satu programming je cukup bagi I. As long as you dapat solve. Kan? Tak perlulah sampai banyak-banyak. Just that you know how to formulate satu coding. Macam mana you boleh buatkan satu coding daripada satu persamaan ataupun satu iteration. Bagi saya dah cukup. It's good enough. It's good for your macam master punya level dengan you nak pergi pada PhD level. Cukup. Sebab masa master nanti you akan buat programming you sendiri kan. And so you will have to do your own programming code. Programming code you akan panjang lah. Tak adalah pendek-pendek macam ni. But still the core tu you dah ada. The basic dah ada untuk you proceed untuk programming. Dan programming you jangan takut. Programming sangat senang. The easiest part in mathematics is programming. In research is programming. Kalau macam masa PhD dulu dah sampai part programming saya lega. Before programming part saya kena derive tu tak tidur malam. Tak tidur malam bukannya sehari, tak tidur malam berbulan-bulan tak tidur. Sebab brain tak boleh nak shut down. You keep on thinking on how you can derive the equation. Sebab nak buat PhD ni you dalam matematik you have to derive your own equation kan. Maksud saya equation yang you kena dapatkan sendirilah kan. So nak dapat tu yang susah. Once you dah dapat you nak program dalam bentuk mathematical coding tu tak ada masalah. It is the easiest part. Okay. And nak explain dalam bentuk numerical parts tu semua senang. Okay, so you jangan takutlah numerical punya ni tak ada masalah. Okay, ada soalan tak daripada yang lain? Ain ada apa-apa nak tambah? Boleh tanya sikit tak doktor? Okay. Pasal yang coding tadi. Tak Okay. apa ke kawan-kawan yang lain? Sebab saya ada pening sikit lah doktor. Saya share screen boleh tak? Kan tutup present tu boleh? Oh, saya tutup present. Okay. Okay, saya present now. Tanya screen. Main. Okay. Alamak, tak ada bateri. Dekat sini ada nampak kan? Mana latihan dalam kelas tadi Gauss Seidel. Kat sini doktor. Ini apa ya doktor? Sebabnya kami dah nampak yang ini lecture. Okay. Yang ni kan doktor kan? Do ni kenapa saya pening sebenarnya ni dapat dari mana doktor? Yang linear solve di 2 tolak L ni.
Sebab saya dapat selesaikan, tak cakap ambil daripada sini. Tapi kenapa, macam mana boleh jadi macam ni doktor? Ni apa sebenarnya function do ni doktor? Dia tak faham do tu kan? Ya doktor? Do tu untuk repeat end. Faham? Do tu untuk repeat end. Do ni n equal to 1 sehingga 30, do ni akan repeat. Mula-mula n ni start daripada 1. Dan lepas dia habis 1, dia repeat balik 2. So dia repeat balik 3. Ini do. Do dengan for sama. Sebab tu saya selalu buat banyak. Saya buat do lah, saya buat for lah supaya you all familiar dengan looping. Looping ni penting. L-O-O-P ya, loop. So ni adalah repetition bagi n. Jadi dekat sini doktor, macam dia nak transfer D tolak L ni ke bawah pun macam mana doktor? So that macam kan sebab macam yang terangkan yang ni ambil daripada yang merah ni kan, yang highlight merah. Badan dekat sini kan hanya SN saja, and then D tolak L, dia ibarat dia duduk kat sini pula doktor. Adakah dia ke bawah ke memang ini sebenarnya formula lain sebenarnya? Ke bawah maksudnya apa ke bawah? Saya ingat macam D tolak L ni ke sini. Dia bawa sebab kan X. Sebab linear soft. Linear soft. Linear soft maksudnya kalau lah ada equation AX equal to B, X is equal to B, X ialah linear soft A, B. Okey, baru dah dapat dah. Okey, dah dapat dah. Doktor maksud dia maksud macam left hand side dan right hand side ke doktor yang linear soft tu? Linear soft tu untuk you solve supaya you tak perlu nak you kalau tak nak guna linear soft you boleh guna inverse. Inverse D2 minus L, tapi tak semua matrix coefficient ada inverse, betul tak? Tak semua kan? So macam mana you nak selesai keadaan bila satu coefficient tu tak ada inverse? So you guna linear soft lah. Linear soft ni dia akan guna direct method. Dia gunalah mana-mana RO ke apa ke, tapi dia guna direct method dalam tu. Kita sebenarnya boleh guna je inverse kalau ikutkan dia kata dia assume yang inverse tu wujud, betul tak? Betul. Tu pun kalau dia assume macam tu dan you boleh guna inverse D2 tolak L and then you darab dengan yang sebelah kanan tu lah, boleh juga. Tak perlu letak linear soft lah kan doktor kan? Tak perlu. Nak nampak ni sikit supaya confirm dapat jawapan and then guna linear soft. Okey, faham doktor? Kiranya ini ada pun. Inverse. Itu saja doktor. Terima kasih doktor. Tak ada. Okay. Tak ada. Ada yang lain nak tanya lagi kalau tak habis awal kita ni? Habislah satu chapter kan? Satu chapter cukup lah. Satu buat apa nak sambung lagi kan? Nanti you buat jawab example lain juga Kita ada banyak example kat sini. You boleh try by hand dengan by matematika. Cuba tengok kalau ada problem berkaitan dengan initial guess, let's say macam bila you set you punya initial guess tapi somehow dia tak converge, then boleh share, bagi tahu kami semua. Sebab ada condition di mana dia takkan converge, cuma saya tak jumpa lagi setakat ni. Kalau boleh kita harap kita dapat jumpa satu ke dua ke kan. Nanti boleh lah. Bye. Ada banyak example ni. Satu, dua. Okay? Boleh try lah tengok. Boleh buat kat rumah kan? And then boleh WhatsApp saya ke dengan kawan-kawan yang lain untuk share problems. In case ada yang keadaan yang tak boleh nak converge. Saya sebenarnya ingin nak tengok and kita nak discuss condition tu. Okay. Boleh lah? Doktor, bila kita belajar pasal transformation, similarity transformation, kenapa tiba-tiba you nak baca cepat? Bukan sebab saya masa tu saya tengok kat Proforma, saya tengok dia punya tu yang Proforma ni saya tengok dia punya kandungan, dia punya content, dia start dari yang yang direct method dan kita baru pergi ke yang least square punya. Least square tiba-tiba dia jump ke similarity transformation.
masa doktor belajar terus pergi ke Jacob Pisa macam terkejut pula lah. Tak apa, nanti kita akan belajar. Kita akan cover semua, jangan risau. Cuma saya tengok jugalah yang mana yang senang kita dahulukan sebab saya tak nak you all pening-pening dah belajar topik yang susah sikit. Okay? Dia macam tu lah, dia sepatutnya dia susunan tu tak semestinya betul sebab bukan saya yang susun ialah Dr. Pak Iza kot masa performa yang dulu. And saya nak kena semak balik tapi saya makan adalah 4 tahun sekali. Ni kelas kali kedua saya ambil. Before this saya tak mengajar subjek ni. Last saya rasa Dr. Raudah ajar tapi somehow dia orang pure. Dr. Raudah Adawiyah, dia orang pure, dia bukannya orang applied. So dalam kelas dia macam ajar like banyak teori lah. Dia tak ajar approach numerical. So dia banyak kena tegur hari tu. Bukanlah dia kena tegur tapi sort of lah. Like this one nama dia sendiri adalah numerical linear algebra. So dalam CLO dia harap pelajar tu tidak takut untuk buat benda ni secara bukan setakat by hand saja tetapi secara numerical sekali. Dan pada masa yang sama you should know the theory parts tapi tidaklah banyak teori dalam tu, sepatutnya tidaklah terlalu macam sampaikan you mampu nak buat secara numerical tu sampai you neglect numerical, tidak. So teori tu cool tapi tidaklah terlalu teruk lah. So sebab tu tukar lecturer baru dan lecturer baru tu mestilah lecturer yang applied lah, maksudnya in terms of ada knowledge berkenaan dengan numerical semua. But kalau ikutkan Dr. Raudah dia adalah punya lecturer, pure maths. So dia kurang tahulah berkenaan dengan programming. So kalau ikut saya tengok dia punya yang lama punya, dia tak berapa terangkan sangatlah programming parts tu. Dan tak ada pun kalau setahu saya. Dia macam banyak by hand saja. Dia dah jadi macam linear programming, linear algebra yang extension. Kan? Bila you buat by hand, dia sepatutnya tak macam tu. Dia sepatutnya benda yang you kena ada knowledge juga. Knowledge juga berkenaan dengan programming. Kalau numerical method macam mana? Banyak guna Scilab lah. Scilab senang kan? Scilab. Sekarang saya semalam baru sedar saya punya Scilab dah macam ada sedikit masalah. Scilab senang tak mana dengan matematika? Senang. Lebih kurang je doktor. Dua-dua okey je doktor. Okey lah. Okey lah sekarang you dah banyak lah programming punya software ni. Dah tak takut lah kan. Kalau lah you kena buat, you boleh lah pilih yang mana suka hati kan. Kalau tak susah pun sebenarnya. Macam saya cakap, programming parts adalah easiest part dalam research. Okay? So, boleh lah. So kita tutup dulu lah. So hari Isnin ni dalam 2-3 hari lagi kita akan belajar topik baru. Okay, boleh doktor. Okay, topik berapa lah? Nanti saya tengok balik saya nak ajar apa. Ni power methods lah. Power methods 6. Yang 5 recurrence, similarity and diagonal. So tengok dulu lah yang mana saya nak ajar. Okay. Recurrence tu berkaitan dengan Fibonacci Fibonacci sequence. Macam mana something dia relate dengan the previous values. Tahu kan Fibonacci? Pernah dengar tak? Pernah. Fibonacci sequence. Fibonacci sequence dia berkaitan dengan before that. Okay. So that is recurrence. So tengoklah kalau kita rajin, kita start chapter 6 dulu lah. Dan pergi balik kat chapter 3. Okay lah, so kita bersurai dulu lah. So thank you very much. So saya record, so saya stop dulu record saya. Nanti saya upload dalam YouTube. Nanti saya kasih link. Subscribe Subscribe lah. Better subscribe. Supaya saya boleh jadi YouTuber. Okay? Kena nak stop ni. Saya tak harap lah saya akan buat